Satu pengumuman bersejarah yang mengejutkan telah menggoncang Timur Tengah apabila dua negara memutuskan minggu ini untuk menandatangani perjanjian bagi menjatuhkan satu kuasa tentara yang dahsyat dan mengerikan yang menduduki Timur Tengah serta membawa kemusnahan kemana sahaja ia pergi. Dua negara itu ialah Lubnan dan Israel, dan mereka sudah cukup dengan keganasan yang menguasai tanah mereka. Terkejut mendengar bahwa Lubnan dan Israel adalah sekutu, sedangkan apa yang Anda dengar kebelakangan ini hanyalah mereka sedang berperang. Sebenarnya, media sekali lagi memanipulasi Anda, kerana perang itu tidak pernah berlaku antara Israel dan Lubnan. Sebenarnya, Lubnan dan Israel bersama-sama menentang rejim Islam yang telah cuba menduduki Lubnan dan menyeret rakyat Lubnan ke dalam peperangan yang mereka sendiri tidak pernah pilih. Entiti pengganas ini dipanggil Hizbullah, dan ia adalah sebahagian daripada paksi rejim Islam yang beroperasi di Iran. Cuma ia terletak di Lubnan. Sehingga Anda memisahkan Hizbullah daripada Lubnan dalam fikiran Anda. Tiada apa-apa tentang perjanjian minggu ini yang akan masuk akal. Jadi mari kita lihat dengan lebih terperinci tentang apa sebenarnya perjanjian ini dan apa maksudnya. Kerana cara ia dibina adalah bukti paling jelas setakat ini tentang apa sebenarnya yang diperjuangkan dalam pertikaian ini. Perang menentang keganasan yang sedang berlaku di sini di Timur Tengah. Selamat datang ke rancangan Miracle di JNS TV. Mari kita teruskan. Jadi sebelum kita pergi kepada perjanjian sebenar, sudah tentu Anda perlukan konteksnya. Kebanyakan daripada kita mengingati Lubnan sebagai Paris di Timur Tengah, sebuah negara yang pernah cuba mengamalkan pelbagai budaya tetapi gagal. Kebanyakan orang tidak sedar mengapa. Pada tahun 1980, ketika rejim Islam semakin kukuh, mereka melihat ke arah Lubnan dan menyadari kepentingan strategik negara itu kepada Iran. Bukan sahaja ia bersempadan dengan negara musuh mereka, Israel, ia juga memberi mereka akses ke laut melalui Syria. Dan ketika mereka berusaha untuk membina kestabilan keuangan mereka memerlukan Lubnan. Tetapi mereka tidak berniat untuk menakluki negara itu melalui peperangan. Sebaliknya, mereka menyeludup masuk sebuah kumpulan pengganas yang dipanggil Hizbullah untuk mengambil alih Lubnan dari dalam. Pernah terfikir bagaimana rupa pendudukan sebenar di lapangan? Sebenarnya, Hizbullah bukanlah tentara Lubnan. Ia tidak pernah dipilih untuk mempertahankan Lubnan. Ia ialah sebuah milisya yang dibina oleh Iran pada tahun 1982 untuk satu tujuan, yaitu memberikan Republik Islam sebuah senjata yang sentiasa mengancam di sempadan utara Israel di atas tanah milik orang lain. Dan sudah tentu untuk bekerja sama dengan kartel dada Amerika Selatan bagi membiayai aktivitinya. Tetapi itu cerita lain. Selama beberapa dekad, susunan itu berfungsi seperti yang dirancang. Hizbullah menerima wang, senjata, dan arahan daripada Iran, bukan dari Lubnan. Apabila Iran memerlukan alat tekanan terhadap Israel, Hizbullah akan melepaskan tembakan. Apabila pertempuran berlaku, selatan Lubnan yang terbakar, bukannya selatan Iran. Mereka menjenamakan semula serangan-serangan ini ke atas Israel bukan sebagai Israel diserang oleh Iran dari lokasi yang berbeza, tetapi sebaliknya, sebagai konflik antara Lubnan dan Israel, sedangkan itu sebenarnya tidak benar. Hizbullah terus berkembang, mengambil alih infrastruktur Lubnan, meninggalkan kekacauan dan kemusnahan di belakangnya, dan rakyat Lubnan serta Israel sangat menderita. Sementara itu, rejim Islam terus mengukuhkan kedudukannya dengan selesa dari jauh. Sementara itu, kerajaan dan tentera Lubnan sendiri mempunyai dua pilihan di hadapan mereka. Cuba melawan Hizbullah yang mempunyai wang, sumber dan kuasa yang tidak berkesudahan dan mungkin akan kalah, atau biarkan sahaja ia berlaku. Sudah tentu, kempen pengambil alihan Hizbullah bukan sahaja secara ketenteraan. Ia sangat canggih dan memberi tumpuan yang kuat untuk meyakinkan rakyat Lubnan supaya menyokong mereka, sama ada dengan paksaan atau manipulasi. Dan mereka semakin mendapat legitimasi. Ingat, jika mereka boleh menjenamakan semula satu konflik kepada dunia untuk menggambarkan Israel sebagai pihak jahat, mereka juga mampu melakukannya di dalam negara sendiri. Apa yang berlaku dengan agak cepat ialah kerajaan Lubnan dan tenteranya berhenti melawan. Dan walaupun lama-kelamaan mereka sedar bahawa ini buruk untuk negara mereka, ketika itu mereka hampir tidak berdaya untuk melakukan apa-apa mengenainya. Hizbullah sangat berkuasa. Itulah yang perlu Anda fahami sebelum Anda melihat perjanjian ini. Konflik antara Lubnan dan Hizbullah telah dibayangi oleh konflik antara Hizbullah dan Israel. Mereka menggunakan permusuhan semula jadi ramai rakyat Lubnan Muslim yang kebanyakannya adalah rakyat Palestin untuk menggambarkan diri mereka sebagai pembela menentang Israel. Dan selalunya apabila sokongan terhadap mereka semakin berkurangan, pada waktu yang amat memudahkan mereka, konflik dengan Israel akan tercetus. Seperti yang kita tahu, Hizbullah telah menembak ke arah Israel sejak Oktober 2023 sebagai tanda solidariti dengan Hamas selepas serangan 7 Oktober. Tetapi sebenarnya, ia hanyalah Iran. Itu bertukar menjadi perang terbuka. Israel akhirnya menyerang jauh ke dalam Lubnan, membunuh kebanyakan kepimpinan tertinggi Hizbullah, termasuk pemimpin lamanya, Hasan Nasrallah, dan memusnahkan sejumlah besar senjata serta rangkaian terawang mereka. Gencatan senjata telah dicapai pada akhir 2024, tetapi ia sering gagal dipatuhi. Hizbullah masih menyimpan baki senjatanya, dan tentara Israel tidak pernah benar-benar berundur sepenuhnya. Kenapa? Karena perjanjian gencatan senjata seperti ini sebenarnya tidak pernah benar-benar sahih.
Perjanjian-perjanjian seperti ini telah dicapai berkali-kali, tetapi hasilnya sentiasa sama. Israel berundur dari wilayah, Lubnan bersetuju untuk coba menumpaskan Hizbullah, tetapi tidak berjaya. Hizbullah menggunakan masa itu untuk berkumpul semula, mempersenjatai semula diri, dan perlahan-lahan mula menyerang Israel semula, menyebabkan bahagian utara Israel berada di bawah serangan berterusan. Permintaan untuk penyelesaian jangka panjang semakin meningkat, baik di Israel maupun di Lubnan. Ketika rakyat Lubnan berdepan dengan peperangan, Israel coba menumpaskan Hizbullah. Sebagai makluman, di dalam Lubnan, 79% rakyat Lubnan menyokong pelucutan senjata Hizbullah. Baki 30% itu, mereka adalah daripada 1/3 penduduk Lubnan, yaitu Muslim Syiah. Dan walaupun dalam kumpulan itu, yang sangat menyokong Hizbullah, 30% daripada mereka merasakan perlucutan senjata sepatutnya berlaku. Tapi mari kita ketepikan perkara itu sekejap, sebab Israel sedar mereka perlu lakukan sesuatu. Mereka perlu mengubah strategi, dengan memahami bahawa Lubnan, walaupun membenci Hizbullah, tidak menangani isu yang sedang berlaku. Jadi, mereka mewujudkan zon penampan di dalam Lubnan, memasuki kubu kuat Hizbullah dan mengambil alih kawalan untuk memastikan keselamatan sempadan Israel. Perkara ini jelas digambarkan oleh dunia sebagai Israel cuba memperluaskan wilayahnya dan mengambil alih Lubnan. Sedangkan hakikatnya, Israel telah memutuskan sudah tiba masanya untuk mengambil tindakan sendiri dan memastikan keselamatan Israel kerana Lubnan tidak akan melakukannya. Sementara rakyat Israel tidak berminat melihat askar mereka mati akibat serangan Hizbullah yang sedang berlaku setiap hari ketika ini, atau sebenarnya mengambil alih Lubnan dan berdepan konflik jangka panjang di sana. Kesadaran bahwa perjanjian gencatan senjata palsu yang sentiasa wujud itu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ini kelihatan seperti penyelesaian yang lebih baik. Tetapi ia sebenarnya bukan penyelesaian jangka panjang, dan itulah situasi yang cuba diselesaikan oleh perjanjian baharu ini. Bagaimana Anda boleh mengeluarkan tentera Israel dari Lubnan untuk selama-lamanya, tanpa hanya menyerahkan selatan kembali kepada Hizbullah sebaik sahaja mereka berundur? Pada 26 Jun di Washington, Amerika Syarikat, Israel dan Lubnan menandatangani perjanjian rangka kerja untuk menangani masalah ini secara khusus. Satu pelan tindakan untuk Israel benar-benar berundur dari selatan Lubnan dengan syarat yang tidak membenarkan Hizbullah masuk sebaik sahaja tentera Israel berundur. Ini adalah pengiktirafan bersama pertama antara Israel dan Lubnan sejak perjanjian yang gagal pada tahun 1983, yaitu selepas 43 tahun barulah sesuatu benar-benar berlaku. Begini tentang dokumen yang akan kita semak ini. Kita tidak perlu melalui setiap bahagian untuk memahami maksud perjanjian ini. Syarat-syarat itu sendiri adalah hujahnya. Setiap bahagian utama dalam perjanjian ini dibina untuk membuktikan bahawa ini sebenarnya bukanlah perang antara Lubnan dan Israel. Ini adalah peperangan kedua-dua negara ini menentang kuasa pendudukan yang sama, Hizbullah dari Iran. Dan kehebatan perjanjian ini memang pada tahap lain, sudah tentu. Jadi, perkara pertama ialah pengiktirafan bersama. Kedua-dua kerajaan mengesahkan hak masing-masing untuk wujud dalam keamanan sebagai negara berdaulat yang berjiran, negara berdaulat bukan Lubnan dan Israel, serta sesiapa sahaja yang Hizbullah patuhi. Dokumen itu sendiri hanya mengiktiraf dua pihak di meja rundingan. Iran bukan salah satu daripadanya. Hizbullah juga bukan salah satu daripadanya. Ini menafikan legitimasi Hizbullah. Kepentingan sebenar klause ini bukanlah dari segi ketenteraan, kerana Hizbullah masih belum melucutkan senjata dan tidak semua infrastrukturnya telah dimusnahkan. Jadi di medan perang, sebenarnya tiada apa-apa yang berubah setakat ini. Apa yang berubah adalah dari segi undang-undang dan politik. Kerajaan Lebanon yang sah baru sahaja secara rasmi menyatakan bahawa mereka tiada perselisihan dengan Israel dan melabelkan Hizbullah sebagai organisasi asing yang beroperasi di tanah mereka sendiri. Itulah mekanisme di sebalik perjanjian itu. Lebanon bukan sekedar menandatangani dokumen damai. Secara sah, mereka menafikan kaitan dengan Hizbullah dan memisahkan diri daripadanya. Dan ini memberikan Israel sesuatu yang mereka tidak pernah miliki sebelum ini. Justifikasi yang sah untuk terus bertindak terhadap Hizbullah di selatan Lebanon dengan sokongan kerajaan Lebanon. Mereka berada di kawasan yang dikawal tanpa menghadapi tekanan diplomatik atau label penjajah yang biasanya diberikan apabila penduduk melihat Anda sebagai penjajah. Dan ini adalah perkara yang besar. Tetapi apa sebenarnya yang dibawa oleh perjanjian ini secara teknikal untuk membawa perubahan selain daripada basa-basi politik? Baiklah, poin kedua. Lubnan committed untuk perlucutan senjata sepenuhnya dan disahkan ke atas semua kumpulan bersenjata bukan negara, serta pemulihan kuasa angkatan bersenjata Lubnan ke atas wilayahnya sendiri. Hanya selepas perkara itu disahkan, barulah tentera Israel berundur keluar satu zon demi satu zon. Maksudnya, Israel belum lagi menarik diri dari Lubnan. Tetapi ini memberikan kembali kedaulatan kepada Lubnan. Ini bermakna tentera sebenar Lubnan, iaitu Angkatan Tentera Lubnan (LAF), diberikan tanggungjawab sebagai satu-satunya tentera di Lubnan.
Kenapa itu berbeza dengan apa yang berlaku sebelum ini? Tunggu sebentar. Dan dengan itu, kita sampai ke perkara penting yang ketiga. Hizbullah sebenarnya disebut secara khusus. Perjanjian ini tidak bercakap secara umum tentang kumpulan bersenjata, dan ia tidak membiarkan ruang untuk tafsiran. Ia menyebut nama Hizbullah. Selama berbulan-bulan, strategi Iran melalui rundingan antara Irisat dan Iran adalah untuk memasukkan Lubnan ke dalam perbincangan Iran yang lebih luas, supaya Washington melihat tuntutan menghentikan tekanan ke atas Hizbullah sebagai tuntutan yang sama, seperti menghentikan tekanan ke atas Republik Islam. Perjanjian ini melakukan sebaliknya. Ia membuat garis pemisah yang jelas antara kedua-duanya dan meletakkan nama Hizbullah di satu pihak saja. Saya akan terlepas pandang jika saya tidak menyebut bahwa ini bukan kali pertama Israel dan Lubnan mencuba perkara ini. Pada tahun 1983, semasa operasi Israel yang terdahulu di Lubnan, Israel secara rahsia merundingkan perjanjian damai sendiri secara langsung dengan kepimpinan Lubnan tanpa pengetahuan Amerika Syarikat. Perjanjian itu runtuh dalam masa setahun, terutamanya kerana Syria yang menduduki Lubnan pada ketika itu menekan parlimen untuk membatalkannya. 44 tahun kemudian, hampir pada minggu yang sama, sejarah berulang kembali. Cuma kali ini, Washington bukan lagi yang dipintas oleh Israel. Washington terlibat secara langsung dalam rundingan sebenar, dan Syria yang menggagalkan perjanjian sebelum ini sudah tidak wujud lagi. Rejim Assad tumbang pada Desember 2024, dan bukankah ia agak gila melihat sejauh mana perubahan yang berlaku di Timur Tengah dalam beberapa tahun kebelakangan ini? Apapun, ini adalah perkara penting yang keempat. Perjanjian ini tidak meminta sesiapapun untuk mempercayai sesiapa, kerana kepercayaan pada ketika ini sudah tidak relevan. Ia bermula dengan dua zon perintis kecil di mana tentera Lubnan masuk dan tentera Israel berundur. Dengan proses pengesahan yang disokong oleh Amir Issad mengesahkan bahawa infrastruktur Hizbullah benar-benar telah tiada sebelum zon seterusnya dibuka. Dua zon yang telah dipilih ini sebenarnya tidak penting untuk keselamatan jangka panjang Israel terhadap Hizbullah. Jadi, ini adalah cara yang baik untuk menguji dan melihat sama ada kerajaan dan tentera Lubnan benar-benar boleh menghapuskan ancaman Hizbullah dengan cara yang sama seperti tentera Israel. Lampiran keselamatan masih sedang dirangka dan akan menjelaskan selebihnya. Dan ini bukanlah penyelesaian segera. Ia memang sengaja akan berjalan secara perlahan. Satu kawasan diuji dan Israel berundur. Kawasan seterusnya, Israel berundur. Kerana kegagalan utama semua perjanjian sebelum ini sejak tahun 1949 lagi, ialah kerajaan Lubnan berjanji bahawa mereka boleh mengawal kawasan selatan mereka sendiri, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat menunaikannya. Jadi sekarang, perkara paling penting ialah sama ada mereka boleh dan bagaimana mereka akan melaksanakannya, dan adakah Israel akan bersetuju dengannya. Ini membawa kita kepada perkara kelima. Amerika bukan sekadar orang tengah di sini. Mereka juga berusaha untuk menjadi mekanisme penguatkuasaan. Washington telah menyediakan dana yang besar untuk ini. Lebih 100 juta dolar dalam bantuan kemanusiaan untuk Lubnan. Tetapi lebih 30 juta dolar khusus untuk memperkukuhkan tentera Lubnan supaya mereka boleh mengawal kawasan yang diserahkan oleh Israel. Mereka akan melatih semula Lubnan untuk benar-benar melawan keganasan. Terdapat pemahaman bahawa tentera seperti sekarang tidak mempunyai keupayaan dan mereka sedang mengambil langkah untuk mengubahnya. Tetapi wang itu bukanlah cerita sebenar. Pengesahan mereka itulah yang penting. Perjanjian itu mewujudkan satu badan bersama yang dipanggil Kumpulan Penyelarasan Ketenteraan untuk Lubnan dan ia beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan Amerika Syarikat dijangka mengetuai entiti pihak ketiga ini yang sebenarnya mengesahkan sama ada senjata dan infrastruktur Hizbullah benar-benar telah dihapuskan di setiap zon perintis. Itulah elemen yang tiada dalam banyak perjanjian sebelum ini. Resolusi PBB 2006 juga menuntut perlucutan senjata. Ia tidak ada sesiapa yang menguatkuasakannya kerana PBB tidak berguna dan tidak boleh menguatkuasakan apa-apa. Kali ini, jika Hizbullah tidak benar-benar melucutkan senjata, ada satu mekanisme yang diketuai Amerika Syarikat yang dibina untuk mengesannya. Dan sudah tentu, Israel tidak akan berundur selagi mereka belum berpuas hati dengannya. Ini tidak bermakna apa-apa, hanya sekadar makluman, jika pentadbiran seterusnya tidak benar-benar berusaha untuk menguatkuasakannya. Tetapi boleh dikatakan bahawa Israel akan memerhati perkara ini dengan teliti dan tidak akan takut untuk campur tangan. Israel telah cuba menjelaskan bahawa walaupun mereka suka dan menghargai sokongan Amerika, mereka tidak lagi akan bergantung sepenuhnya kepada sokongan itu untuk keselamatan mereka sendiri. Sekarang, saya ingin tambah bahagian ini kerana jika saya tidak sebut, pasti ada yang akan komen. Amerika mengambil pendirian yang pelik menentang Israel mempertahankan diri daripada ancaman Hezbollah. Itu memang benar. Mereka mengutamakan perjanjian dengan Iran berbanding keselamatan Israel dan juga Lubnan. Dan itu membuat ramai rakyat Israel berasa sangat tidak selesa. Tetapi, hakikat bahawa AS mengutamakan perkara lain tidak bermakna mereka tidak juga berusaha menangani Hezbollah pada masa yang sama. Marco Rubio, lelaki di sebalik perjanjian ini, membuktikan perkara itu kepada kita. Saya tidak fikir bahawa AES itu sempurna atau perjanjian ini adalah pengakhiran utopia untuk Hezbollah seperti yang kita semua harapkan.
Tetapi saya berharap ini sedikit sebanyak menjadi peringatan untuk percaya pada gambaran keseluruhan, bahwa panik dan kemarahan apabila melihat jangka pendek tidak selalu berbaloi. Menangani ancaman Islamis adalah lebih menjadi keutamaan untuk IS berbanding hanya Hezbollah. Timur Tengah perlu keluar daripada kebergantungan jangka panjang kepada IS jika mereka mahu mengutamakan kedaulatan mereka, dan perkara itu sudah sangat jelas. Tetapi ini tidak bermakna penglibatan Amerika Serikat pada masa sekarang adalah sesuatu yang buruk. Dengan masa, kita dapat melihat bahwa ada konteks yang lebih besar di sebaliknya, dan saya benar-benar rasa kita boleh mempercayainya. Perkara yang Iran mahukan, yaitu supaya IS mengaburkan nasib Iran dan Hezbollah menjadi satu, nampaknya itulah yang sedang berlaku dan menyebabkan panik. Tetapi kini kita lihat bahwa ia sebenarnya tidak begitu. Perjanjian itu benar-benar memisahkan kedua-dua entiti tersebut dan membolehkan Lebanon dan Israel berurusan dengan Hezbollah secara berasingan. Selepas panik beberapa minggu lepas, saya rasa perkara ini tidak cukup dihargai atau diraikan. Jadi, lihatlah dari sudut yang lebih luas, kerana inilah pengajaran sebenar daripada apa yang berlaku minggu ini. Ini sebenarnya bukanlah peperangan tentang tanah, dan ia juga bukan peperangan tentang agama atau etnik atau apa sahaja yang Anda baca di tempat lain. Ia adalah 3 perjuangan kedaulatan yang berlaku serentak di bawah satu tajuk utama yang membuatkan Israel kelihatan buruk. Di Iran, menjatuhkan Republik Islam, meminimumkan kuasanya, dan membolehkan rakyat Iran menjadi berdaulat semula, serta menghapuskan kuasa proksi dari Timur Tengah. Di Lebanon, ia adalah perjuangan untuk memastikan tentaranya sendiri, bukan milisia yang setia kepada ibu kota asing, menjadi satu-satunya pihak yang dibenarkan menentukan bila negara itu berperang. Dan di Israel, ia adalah perjuangan untuk hak kedaulatan paling asas, yaitu mempertahankan sempadannya sendiri tanpa perlu meminta kebenaran sesiapa terlebih dahulu untuk menghentikan keganasan sebelum ia berlaku. Konflik-konflik ini kini semuanya saling berkait, dan usaha untuk meleraikan serta memperkasakan pihak yang betul, bukan sekadar kuasa luar untuk menjatuhkan mereka, adalah sangat penting. Rakyat Lebanon sepatutnya dapat mengawal Lebanon dan membuat keputusan sendiri. Rakyat Israel juga patut diberikan hak yang sama. Dan ini kini merupakan satu langkah ke arah yang betul. Terdapat usaha untuk mengubah strategi dan permainan kuasa bagi mencipta alternatif untuk menangani isu jangka panjang. Dan bagi Iran, yang merupakan punca utama semua konflik ini, Lebanon bukanlah satu-satunya tempat di mana pengaruh Iran kini semakin terhakis. Selat Hormuz telah menjadi tulang belakang strategi keselamatan negara Iran selama hampir 50 tahun. Keupayaan untuk menjadikan ekonomi tenaga dunia sebagai tebusan. Tetapi Iran, Arab Saudi, UAE, dan Kuwait sedang membina laluan paip yang sepenuhnya meminta selat tersebut. Dan sudah tentu, minyak Venezuela kini kembali memasuki pasaran. Anda lihat, satu langkah yang tiada siapa kaitkan pada masa dahulu dengan perang Iran yang tidak dapat dielakkan, kami semestinya telah mengaitkannya. Setiap satu laluan itu adalah satu lagi sebab dunia tidak memerlukan Hormuz dan satu sebab kurang mengapa ancaman Iran sebenarnya tidak berkesan. Tekanan ke atas Iran bukan sahaja berlaku di Lebanon, ia berlaku di setiap medan serentak. Tetapi ada perkara yang lebih besar sedang berlaku di sini juga. Perjanjian ini adalah dokumen pertama dalam 4 dekad yang menyatakan ketiga-tiga perkara ini dengan jelas secara bertulis dan coba menyusunnya supaya ia benar-benar boleh berlaku. Ia mungkin tidak berjaya kerana Hizbullah sudah pun menggelarnya sebagai penyerahan diri dan Iran pula sudah mengatakan ia melanggar perjanjian berasihan mereka dengan Washington. Dan sejarah di sini tidak begitu memberangsangkan kerana cubaan terakhir sebelum ini runtuh dalam masa setahun. Tetapi buat pertama kali sejak tahun 1983, persoalan yang dibincangkan bukan lagi sekadar bagaimana Iran akan memanipulasi rundingan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menggambarkan Israel sebagai pihak yang jahat. Ia berkaitan dengan memberi Lebanon dan Israel keupayaan untuk menjadi berdaulat dan selamat, serta secara idealnya bekerja sama untuk mencapainya. Dan negara-negara Teluk juga sedang mengalami perkara yang serupa. Bagaimana mereka boleh menjadi berdaulat terhadap serangan Iran? Tidak disangka-sangka, mereka mula bekerja sama untuk mencari jalan penyelesaian. Jika Timur Tengah boleh bertindak bersama menentang golongan radikal, maka mungkin, walaupun semua orang tidak bersetuju dalam setiap isu lain, akan wujud satu bentuk keamanan yang baru di antara kita. Saya Ira Yerka dan saya akan jumpa Anda pada masa akan datang.